Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu harap anak-anak murid sekalian dalam keadaan sihat dan bersedia untuk belajar pada hari ini. Baiklah, hari ini adalah mata pelajaran matematik tahun 2. Tajuk kita pada hari ini adalah wang. Okay, kita lihat standard kandungan 4.6 simpanan dan pelaburan, 4.3 penyelesaian masalah, standard pembelajaran 4.6.1 menguruskan keuangan secara efektif sebagai asas kepada simpanan dan perbelanjaan. 4.7.1 menyelesaikan masalah harian yang melibatkan situasi harian. Baiklah, objektif pembelajaran hari ini ialah murid dapat menguruskan keuangan secara lebih efektif. Yang kedua pula, dapat menyelesaikan sekurang-kurangnya 3 soalan yang berbentuk penyelesaian masalah. Baiklah, tajuk yang pertama yang kita belajar pada hari ini adalah celik wang. Okey, sila buka buku teks matematik jilid 2, muka surat 33. Okey, kita lihat situasi yang diberikan. Zarif menang hadiah bernilai RM300. Okey, dia dah menang ni. Zarif ni menang. Jadi, dia kena bijak menguruskan keuangan dia. Jadi, Zarif telah merancang wang untuk disimpan dan dibelanjakan. Okey, yang pertama, dia telah simpan duit di bank sebanyak RM200. Jadi, dia dah daripada RM300 itu, dia telah menyimpan sebanyak RM200. Selebihnya, Zarif membelanjakan mengikut keinginannya. Yang pertama, dia telah membeli buku sebanyak RM50. Dia beli permainan sebanyak RM40 dan dia menderma kepada anak yatim sebanyak RM10. Adakah situasi Zarif ini bijak? Adakah dia bijak menguruskan wangnya? Mengapa? Okey, kategori apakah dikatakan bijak? Adakah Zarif ini bijak? Kita lihat jawapannya. Okey, jawapannya ya. Okey, nampak tak? Ya, Zarif ni bijak menguruskan wangnya kerana dia bijak merancang dengan baik wang yang diterima. Maksudnya di sini dia tidak membelanjakan sesuka hatinya wang dia. Dia telah menyimpan di bank sebanyak RM200 dan selebihnya dia belanjakan untuk aktiviti yang bermanfaat. Buku mungkin dia untuk belajar. Beli permainan mungkin dia dah mengingini permainan tersebut. Menderma, di situ dia dah dapat pahala. Okey, itu je. Okey. Apa contoh perbelanjaan yang bijak ni? Yang pertama, beli hadiah. Beli hadiah kepada siapa? Mungkin nak bagi hadiah pada ibu bapa, adik-beradik, nenek, datuk dan sebagainya. Menderma. Menderma ni memang terbaiklah. Salah satunya kita akan dapat pahala. Kita mungkin nak beli buku. Kadang-kadang kita beli buku komik untuk kita baca, untuk mengisi masa lapang, beli alat tulis, beli mainan dan banyak lagi yang boleh kita lakukan. Baiklah, kita lihat buku aktiviti matematik. Sila buka muka surat 111. Tajuknya adalah celik wang. Hari ini kita akan bantu Adi ni menguruskan wangnya dengan bijak.
Okey, situasinya Adi terima hadiah murid cemerlang RM500. Bantu dia urus wang itu dengan bijak. Bijak sini maksudnya okey, dia menyimpan lebih banyak daripada dibelanja. Okey, pandai. Okey, sekarang dia ada 6 yang perlu kita selesaikan. Yang pertama, simpan di dalam bank. Yang kedua, belanja kawan makan, derma tabung bencana, simpan di dalam tabung. Ada 2 awan ni. Bermaksudnya 2 awan ni kita boleh pilih. Tadi cikgu dah terangkan dah apa yang boleh kita lakukan sama ada kita nak simpan ataupun belanja. Andai kata kita belanja, dia nak belanja, dia letaklah beli mainan, beli alat tulis, beli hadiah ke dan sebagainya. Seterusnya kita letakkan amount. Maksudnya amount duit yang di dalam setiap di sini. Berapa banyak dia nak simpan. Contoh cikgu bagi, okey, disimpan sebanyak RM300. Okey, nampak tak RM300 disimpan duit dalam bank. Kemungkinan dia nak simpan dalam bank ni mungkin dia nak guna untuk dia belajar. Masuk universiti ke dan sebagainya. Dia nak beli komputer ke. Itu tujuannya untuk simpanan dalam bank. Simpan di dalam tabung ni. Okey. Kemungkinan dia nak simpan dalam tabung ni, dia nak guna duit ni dalam keadaan kecemasan. Ada keadaan terdesak, dia boleh gunakan duit tabung. Tak perlulah nak pergi ke bank. Seterusnya, dia belanja kawan dia sebanyak RM5. Okey, dia nak menderma. Menderma sebanyak, okey, dia nak derma sebanyak RM20. Okey, sekarang kita dah ada 300 tambah 100, 400. 400 tambah 20 tambah 5, 425 ringgit. Okey, dia nak beli mainan ni sebanyak, harga dia nak beli mungkin harga RM40. Contohlah, cikgu nak letak RM40. Selebihnya, anak-anak boleh letak di dalam sini. Ini boleh letak apa saja. Balance daripada duit ini boleh letak di sini. Mesti cukupkan RM500. Seterusnya jawab pula soalan daripada soalan di bawah A. A ni, berapakah jumlah wang yang telah disimpan? Disimpan ni maksudnya simpan dalam bank 300, simpan dalam tabung 400. Jadi sini letak RM400. Okey, itu sahaja. Okey, dibelanjakan berapa ringgit? Kiralah balance-nya beli mainan, belanja kawan makan, derma tabung dan satu lagi tadi. Whatever lah nak letak. Letaklah jawapan di sini. Okey, adakah Adi ni bijak berbelanja? Kalau dia bijak, kita kena letak ya. Ya. Adi bijak berbelanja kerana kalau mengapa ni mesti ada sebab. Mesti ada sebab. Mesti ada kerana. Jadi kenalah tulis sebab dia. Adi bijak berbelanja kerana jumlah wang simpanan dia melebihi wang yang dibelanjakan. Mungkin itu jawapannya. Okey, kita lihat contoh seterusnya. Kita masuk topik yang seterusnya. Penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah ini adalah melibatkan situasi harian kamu. Memang selalu berlaku. Kalau perasan lah. Kalau kita pergi kedai pun kita guna wang. Kita beli barang mainan. Kita beli itu, beli ini. Ada prosesnya di situ. Jadi untuk lebih memahami penyelesaian masalah ini, kamu kena ingat kata-kata kunci yang terdapat dalam cerita yang diberikan. Okey, yang pertama kita menyelesaikan. James catat wang simpanannya. Okey, kita lihat contoh ya.
Yang pertama, James catat wang simpanannya. Berapakah jumlahnya? Kenapa tak perkataan jumlah ni telah dibulatkan? Tak dibulatkan. Jumlahnya. Jumlah ni, perkataan jumlah ni bermakna anda perlu menggunakan operasi tambah. Maksudnya makin banyak. Okey, ini jadual telah diberikan. Jun dia menyimpan sebanyak RM27.50. Julai RM51.80. Dia nak tahu berapa jumlah keseluruhan Jun dan Julai ni dia simpan. Jadi kita kena buat proses tambah. Buat dulu ayat matematiknya untuk memudahkan kamu. Sila buat ayat matematik. Ini namanya ayat matematik. RM27.50 tambah RM51.80. Sama dengan. Ini kena tulis jawapan. Tengok. Ringgit ditulis dengan ringgit. Okey. Nampak kan? Okay. Titik selari. Mesti selari. Untuk memudahkan kamu untuk mengira. Jadi, permulaannya mula dengan belakang ni. Okey, kiralah. Sifar tambah sifar bersamaan dengan sifar. 5 tambah 8, 13. Jadi 3 letak di sini, dia 13. Okey, nampak tak? Sebenarnya 13. Okey, 3 letak di sini. 1 pula letak di sebelah. Nampak kan? 1 tambah 7 tambah dengan 1 lagi bersamaan dengan 9. 2 tambah 5 tu 7. Okey. Seterusnya soalannya nombor 2. Kakak Ana ada RM90. Dia beli kek dan hadiah seperti gambar. Okey, kira baki wangnya. Bila perkataan baki ini bermaksud operasi yang digunakan adalah tolak, automatik tolak. Jadi, seperti biasa kita bina ayat matematik dan selesaikan dalam bentuk lazim. Ini bentuk lazim. Nak mudah, jadi kita kena buat ayat matematik, barulah buat bentuk lazim. Ini adalah tolak secara berturut-turut. Okey, RM90 tolak dengan harga kek RM54.60. Tolak dengan hadiah ni RM27. Jadi, buatlah proses tolak. Tolak dulu RM90 tolak dengan RM54.60. Andai kata tak cukup buat ni, sifar tolak sifar. Okey, sifar. Sifar tolak 6 ni, sifar tolak ni 6 tak boleh. Jadi kita kena pinjam dekat rumah sebelah. Minta dari rumah sebelah ni. Tak dapat juga. Nampak tak? Sifar. Jadi dia tak boleh nak bagi. Dia kena pula minta dekat rumah sebelah lagi. Rumah 10. Ni rumah 10. Jadi minta 1 jadi 8. 9 tolak 1 jadi 8. Okey, sini 10. Kenapa sini 9? Sebab kita nak bagi 1 kepada rumah ini sebelah. Jadi 9. Jadi, tulis je 9. Dan jadikan ini 10. Nampak tak? Dia tulis 10 ke atas. Jadi mudahlah untuk kita tolak. 10 tolak 6 samaan dengan 4. 9 tolak 4, 5. 8 tolak 5, 3. Ini jawapannya tak habis lagi, tak selesai. Ini baru sekali lagi kita kena tolak RM27. Bina balik bentuk lazim. RM35.40 tolak dengan RM27. Seperti biasa, nombor atas lebih besar daripada nombor bawah, barulah boleh tolak. Sifar tolak sifar, sifar. 4 tolak sifar, 4. 15 tolak 7. Mana datangnya 15? 15 datang bila kita pinjam dekat rumah sebelah. Jadi besarlah nombornya. Okey, 15 tolak 7 lah 8. 2 tolak 2 sifar. Jadi tak perlulah nak tulis juga. Boleh. Jawapannya RM8.40. Baki wangnya ialah RM8.40.
sen. Ini kita panggil tolak secara berturut-turut. Jadi tak boleh buat dalam bentuk lazim sekaligus nak tolak buat bentuk lazim. Jadi kita kena selesaikan satu per satu. Itu perbezaan antara tolak dan tambah. Okay, next kita lihat soalan. Okay, yang nombor 3 pula. Upah cuci sebuah kereta ialah RM9. Nampak tak? Upah cuci kereta ni sebuah kereta. Sebuah kereta RM9. Berapakah jumlah upah untuk 5 buah kereta? Walaupun cikgu dah cakap tadi jumlah ni adalah simbol tambah. Jangan lupa. Maksud darab adalah tambah secara berulang-ulang. Takkan kita nak buat RM9 tambah RM9 panjang kan? Jadi kita pendekkan. Buat dulu ayat matematik. Dia ada 5. 5 buah kereta. Darab dengan sebuah kereta tadi RM9. Okey, ini adalah sifir apa? Sifir 5 boleh guna. Jadi sifir 9. Kalau nak guna sifir 9, buatlah sifir 9. 9 darab 5 bersamaan dengan 45. Andai kata tak ingat, buatlah sifir kat tepi. Boleh ke? Boleh kot. 5. Boleh buatlah. Buat macam ni. 5. 5 tambah 5. Ni nombor 1. 1 darab 5 lah maksudnya kan. Ni 2. Okey. 2 darab 5, 10. 10. 3 darab 5 ataupun 10 tambah 5, 15. Nampak tak? Andai kata tak hafal. Tak hafal juga, carilah buku belakang buku matematik. Mesti ada sifir. Nak mudah lah. Tapi sebenarnya ini cara ini kira awak boleh belajar jugalah. 15 tambah 5, 20. Dan seterusnya sampai awak jumpa 9. Nak buat ke? 5. 25. Besar pula tulisan cikgu ya. Baiklah. 6. Buat sampai 9. 6, 7, 8, 9. Okey, sebab dia sifir sampai 9. Sebab ni sampai 9. Nampak tak 9? Tapi dia sifir 5. 30. Okey, panjang sikit video kita hari ini. 35. Cikgu dapat je 35 ni. Cikgu terus tambah 5. 35, 36, 37, 38, 9, 40. Naik je jari kamu. Jangan takut guna jari. 40 tambah lagi 5 jadi 45. Nampak tak? Dah jumpa dah. Panjang sikit lah. Ambil je. Ambil ni. Nampak tak? 9. Jangan ambil 9. Kita ambil yang di belakang. Sebab 9 darab 5 sama dengan 45. Ini cara ini andai kata awak tidak hafal sifir. Okay. Yang keempat, untung jualan air ialah RM18. Nancy dan Kavita kongsi sama banyak. Berapakah untung seorang dapat? Bahagi ni, specialnya adalah perkataan kongsi sama banyak. Kongsi sama banyak. Last kali mesti dia kata seorang dapat. Okay, jadi kita dah tahu dah konsep bahagi sama banyak. Jadi tulislah ayat matematik. RM18 bahagi 2 sama dengan apa? Buatlah bentuk lazim bahagi. Minggu lepas kita dah belajar bentuk lazim bahagi kan? 18 dalam rumah, 2 di luar rumah. Atas ni jawapan. Okey. 9 darab 2, 18. Tolak je lah. 18 tolak 18 sama dengan sifar. Seorang dapat 9
ringgit. Seperti nota di sini lah. Cuba baca nota di sini. Dia kata sama banyak, sama panjang, kongsi sama berat, merujuk kepada operasi bahagi. Jumpa je perkataan itu. Konsep bahagi. Yang penting rajin baca. Dapatlah jawab. Okey, sila rujuk tugasan 3 yang terdapat di dalam modul. Cikgu bagi 2 contoh sahaja. Okey, yang lainnya boleh selesaikan sendiri. Kita lihat Dia dah bagi tahu dah Rozana ada RM35.70. Ayahnya beri lagi. Perkataan ni kata beri lagi. Sebanyak RM45. Sini pun dah menyatakan adalah simbol tambah. Dah terang-terang dia bagi sebenarnya. Kira jumlah wang Rozana. Bila dikatakan kira jumlah ni merujuk kepada benda yang makin banyak. Jadi, kita buat ayat matematik. Pertama, ayat matematik. Ini kita namakan sebagai ayat matematik yang ini adalah bentuk lazim. Kita selesaikan dalam bentuk lazim. RM35.70 tambah RM45 sama dengan berapa ringgit. Untuk sebenarnya untuk duit ni, untuk wang ni, tajuk wang ni, simbol RM wajib ditulis. Wajiblah tulis. Sebenarnya tak tulis menjadi satu kesalahan sebenarnya. Jadi kita tambah je. Sifar tambah sifar. 7 tambah sifar 7. 5 tambah 5 10. Andai kata tak tahu, boleh buat macam ni. Letak je kat tepi. Ini rumah. Ini letak di bawah. Letaklah sifar. 1 tu bawa naik atas. Jangan pula lupa kita tambahkan. Jangan lupa tambahlah maksudnya kan. Sebab dia dikira. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 4, 8. Jadi jawapannya RM80.70. Jangan lupa titik. Titik pun wajib. Kalau tak jawapannya di RM8,000. Kalau tak ada titik, buatlah titik dia. Kan? Dapatlah jawapannya. Jangan lupa tulis di sini. Cikgu tak tulis simbol sebab depan dah ada simbol Okey, RM80. Cikgu cerita tadi. Jangan lupa simbol titik. 70 sen. Dah selesai satu soalan. Soalan yang kedua. Zain hendak beli kereta mainan seperti dalam gambar. Dia ada duit RM100. Berapakah baki wangnya? Baki ni merujuk kepada ini silap ada ralat berlaku. Awak padam. Tulis simbol toh, tolak. Bila baki adalah simbol toh, tolak RM100. Kita nak buat titik sebab ini ada titik kat belakang kan. Jadi, satu sifar-sifar kita letak titik. Sifar-sifar. Nilai dia RM100. Tolak dengan RM87.90. Jadi, kita selesaikan. Dah sama titik dah ada. Sifar mesti untuk proses ni mesti buat daripada belakang sekali. Sifar tolak sifar. Sifar tolak 9 tak boleh. Nilai tak ada nilai. Jadi kita kena pinjam. Pinjam kat sini tak boleh. Pinjam kat sini pun tak boleh sebab dia tak ada nilai di situ. Yang adanya pada rumah ratus. Jadi kita minta. Kita letak sifar. Sini kita letak 9. Teruslah 9 sebenarnya. Senanglah. Sini pun 9. Last sekali yang sini letak 10. Okey, 10 tolak 9 samaan dengan 1. Boleh angkat jari. 10 tutup jari 9. Dapat 1. 9 tolak 7. 2. 9 tolak 8, 1. Jadi,
Sifa nak tulis? Tak payah lah. Jadi kita nak tulis juga tak ada masalah. Tak tulis pun tak ada masalah. Simbol tulis. Okey, RM. Dah dapat dah RM12.10. Itu jawapannya. Okey. Jangan lupa titik. Okey, 10 sen. Okey, next soalan. Okay, sebagai latihan tambahan, sila buka buku aktiviti tadi, buku aktiviti matematik, muka surat 112 hingga 114. Nak cikgu bantu? Okey, jom. Cikgu bantu sikit lah ya. Okey. Bella ada wang sebanyak kita lihat ni, muka surat 112. Okey. Bella ada wang sebanyak RM45.90. Ayahnya beri lagi RM50. Bila dikatakan beri lagi, jumlah. Dia nak jumlah wang Bella tu. Jadi kita tambah ayat matematik dah diberikan RM45.90 tambah RM50. Jadi kita nak kira, buatlah bentuklah lazim. Tulislah RM, simbol RM. Okey, 45 nombor 4, 5 titik. Okey, 90 sen. Okey, simbol tambah. Okey, RM50. Okey, bayang RM50 ni di belakang sifar dia ada titik. Buatlah titik dulu. Selepas titik tu ada dua sifar. Okey, itu cara cikgu lah. Tak susun. Kalau nak ikut cara kamu, tak no. Kalau pandai terus je. Tak ada masalah. RM. Tulislah RM. Okey. Dah selesai dan kita gariskan. Selesaikanlah sifar tambah sifar. 9 tambah sifar. Tetap jadi diri dia 9. Simbol titik selari 5. 5 tambah sifar 5. 4 tambah 5 9. Dan jangan lupa simbol R ringgit Malaysia. Okey, itu simbol negara kita, duit kita. Jadi ringgit Malaysia kena wajiblah tulis. RM95.90. Kita dah dapat jawapan. Kita lihat pula B. Kira baki selepas dia beli buku berharga RM30.50. Jadi kita buat ayat matematik seperti ini. RM95. Ambil balik RM95.90. Tolak dengan harga di atas. Boleh kot. Cuba buat ya. Tolak je lah. Sebab dia nak beli. Bila dia beli, tolak. Beli RM30.50. Okey, buat dalam bentuk lazim. Susun betul-betul. Yang seterusnya, Ibu Reka beli 8 kuntum bunga. Harga sekuntum RM3. Berapakah wang yang dibayar oleh ibunya? Bila kita lihat soalan ini, yang pertama Ibu Reka beli 8 kuntum bunga. Gariskan. Harga sekuntum RM3. Dia nak bayar berapa banyak? Bermaksud soalan itu dah darab. 8 darab dengan RM3. Okey. Seterusnya, bapa Razi agihkan RM40 sama banyak. Okey. Nampak tak perkataan sama banyak ni? Sama banyak. Automatik kita buat bahagi. Ke dalam 5 keping sampul. Kira wang di dalam setiap sampul. Setiap sampul ni satu sampul je. Kita sebagai al-wakil. Itulah bahagi. Okey, kita lihat seterusnya soalan ini. Latih diri ini. Awak boleh, cikgu cerita saja. Latih diri awak boleh buat sebagai latihan tambahan. Perbelanjaan yang berhemat tadi.
Kira baki wang Johan di laluan di manakah dia berbelanja secara berhemat. Bermaksudnya baki wang yang paling banyak, di situlah jawapannya. Johan berbelanja secara berhemat di laluan yang mana? Maksudnya RM50 ni tolak dengan RM20, beli tolak lagi dengan derma Hari Pahlawan. Itu dapat jawapan. Sama juga RM50 tolak dengan RM30, tolak lagi dengan dia beli alat tulis. Dapat jawapan. Beli mainan, bermula pada RM50, dia tolak dia beli barang mainan, dia tolak dengan derma anak yatim. Okey, yang terakhir, soalan yang terakhir. Lihat gambar, jawab soalan di bawah. Rujuk gambar ini dan dia beri gambar kan, nampak tak gambar ni? Pelampung ni harga dia berapa? Kira jumlah harga pelampung ni dengan ni. Macam ini. Bila dia kata macam ini, ambillah harga ni. Jumlah ni maksudnya simbol tambahkan harga ni tambah harga ni tambah dengan harga ni. RM20, RM29.50 tambah dengan RM20.60. Cikgu bagi tahu simbol je ya. Yang selebihnya boleh buat. Ibu Aida ada RM100. Dia beli ni, nampak tak gambar ni? Dan baju. Baju. Kira baki wangnya. Bila baki maksudnya tolak. Kena guna operasi tolak. Berapakah harga untuk 6 biji bola? Bila kata 6 biji bola, harga ni kena darab. 5 orang berkongsi wang untuk beli. Dia beli apa ni? Untuk mainan untuk kita bina istana pasir ni. Berapakah wang setiap? Nampak tak setiap? Berkongsi wang. Jadi automatik bahagi. Okey, selesai dah untuk tajuk wang. Sekian, terima kasih. Bye.